Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dengan nikmat Allah, izin dan juga limpah kurnianya untuk kita meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa, berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidis Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi masih lagi kita membahaskan berkenaan dengan riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh penulis rahimahullah untuk membantah golongan waswas, golongan ahli waswas, golongan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit waswas. Baik, jadi kita share kitab kita. Baik. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa fil musnadi wa sunan an Abi Sa'id qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wa luhum al-kilab wal natnu faqala al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'. Baik, dalam musnad, yani musnad Imam Ahmad dan juga sunan, sunan merujuk kepada sunan Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Boleh kita juga sebut rawahu ashabus sunan. Baik, daripada Abi Sa'id, ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dikatakan, ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah, adakah kami boleh mengambil wuduk daripada telaga Buda'ah? Kita dah bincang sebelum ni, telaga Buda'ah ni bi'run yulqa fiha al-hiyadu, yakni telaga yang dibuang dahulunya dibuang apa kita kata kain-kain yang apa kita kata digunakan untuk apa kita kata menahan haid wanita, ataupun kain yang digunakan untuk membalut ataupun untuk kita kata untuk digunakan untuk membuang haid wanita, dibuang di dalam telaga tersebut. Waluhumil kilab, dan juga daging-daging anjing, wal natnu, dan juga perkara-perkara yang jijik, disebutkan juga apa dia dan sebahagian riwayat keldai, maknanya kotoran lah, maknanya telaga tu dibuang di dalamnya benda-benda yang kotor, kan? Adakah boleh dia ambil wuduk daripada situ? Sahabat tanya. Faqala, kata Nabi SAW, ni tengok betul-betul lah hadis ni, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. So Nabi SAW kata air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak dapat menajiskannya sesuatu. Tak dapat menajiskannya sesuatu. Maknanya Nabi SAW memberikan jawapan yang merupakan usul, merupakan asal. Asal maknanya air tu. So ini antara fiqh. So Nabi SAW tidak menjawab dengan jawapan kalau kita jawab, kalau kita tanya ustaz kan, ustaz kata tak boleh lah air telaga tu kotor. Kan? Kalau kita punya jawapan confirm tak boleh, kotor. Ini ada darah haid wanita, dalam tu ada sampah, ada daging, ada apa kita kata bangkai anjing, ada macam-macam kotor. Tak boleh lah. Tapi Nabi SAW fiqh yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW, Nabi jawab dengan usul. So Nabi SAW tak jawab base pada apa yang mereka tanya tu, tapi Nabi jawab dengan asal. So Nabi nak bagi tahu dekat mereka, al-ma'u tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak dapat menajiskannya sesuatu. Maknanya asal bagi air
suci lah. Tak kira lah air apa pun, tak kira lah apa yang berlaku. Kalau kamu dapati tidak berubah air itu, sama ada rasanya, warnanya ataupun baunya, maka bolehlah pakai. Itu jawapan dia. Wa qala al-Imam Ahmad wa qala Tirmizi hadha hadithun hasan wa qala al-Imam Ahmad hadithun bi'ru buda'ah hadithu bi'ri buda'ah sahihun. So Imam Ahmad kata hadis berkenaan dengan telaga Buda'ah ini sahih. Wa fi lafzi lil-Imam Ahmad innahu yusqa dhalika min bi'ri Buda'ah wa hiya bi'run yutrahu fiha mahaidin nisa wa lahmil kilab wa 'adhira an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam lafaz Imam Ahmad lagi jelas menunjukkan telaga itu tidak maknanya tidak memudaratkannya apa yang dibuang di dalamnya itu. Maknanya air yang ada itu cukup untuk kita kata maknanya telaga dia telaga yang dalam dan juga kita katakan dia bukan telaga yang macam kita punya telaga kan. Telaga kita ni mungkin paling dalam pun berapa 10 meter tapi telaga zaman dulu air dia mengalir kat bawah. Air dia mengalir maknanya air maknanya tidak menajiskan. Innahu yustaqa laka min bi'ri buda'ah. Dalam lafaz riwayat lafaz Imam Ahmad dikatakan mereka manusia mengambil air untuk diminum daripada telaga Buda'ah. Dan telaga Buda'ah ini adalah telaga yang dicampak di dalamnya mahaidun nisa. Maknanya kita katakan kalau zaman sekarang kita kata itulah tuala wanita tu kan. Tuala wanita yang ada yang dibuang. Maknanya ada haid wanita yang dibuang dalam tu. Walahmil kilab dan juga daging anjing. Wa'adhirin nas, dan juga najis manusia ataupun kotoran manusia. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW sabda innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci, tidak menajiskannya sesuatu. Wa fi Sunan Ibn Majah min hadits Abi Umamah marfu'an al-ma'u la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ini jawapan. Ini maknanya dia punya penjelasan dia dalam Sunan Ibn Majah daripada hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an secara marfu'. Maknanya Nabi SAW kata al-ma' la yunajjisu syai'. Air tidak menajiskannya sesuatu. Illa, kecuali dia ada istisna lah sini. Illa ma ghalaba 'ala rihihi. Kecuali kalau najis itu mendominasi atasnya. Ma ghalaba 'ala rihihi maknanya menjadi dominan. Najis itu mendominasi atas baunya, wa ta'muhu rasanya, wa ta'mihi, wa launihi dan warnanya. Maknanya kalau air telaga tu dia cedok-cedok memang ada darah, bukan air. Makna berubah. Air tu berubah. Dia punya warna dia, rasa dia, bau dia. Cedok-cedok air telaga tu memang bau bangkai. Kemudian cedok-cedok bau darah. Bau cedok-cedok memang sampah. Air sampah, busuk. Kemudian menjijikkan ataupun memang tukar warna dia. Tak boleh lah. Kan? Itu tak boleh lah, istisna. Jadi illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa nawi. So kita faham. So jadi bi'ru Buda'ah tu dia special. Ni maksudnya bi'ru Buda'ah ni maknanya telaga Buda'ah tu dia special. Maknanya dia orang campak macam-macam pun dia tak berubah. Kan? Sama ada itu satu tafsiran. Satu lagi Nabi SAW tak jawab base pada apa yang dikehendaki oleh penanya, iaitulah para sahabat yang tanya tentang khusus telaga tersebut, tetapi Nabi jawab base pada hukum asal. Boleh kita maksudkan dengan dua maksud tersebut.
apa dia, kalau kita kata telaga itu sama ada telaga Bi'r Budu'ah tu special, maknanya dia tak berubah kan, ataupun Nabi SAW jawab kita tak tahu status dia telaga Budu'ah tu macam mana status dia, waktu tu okey ke, ataupun dia yang dicampak dibuang dekat situ benda-benda yang kotor tu mungkin dulu, mungkin itu ada kemungkinan, tetapi balik pada Sunan Ibnu Majah ni, hadis dalam Sunan Ibnu Majah ni, maknanya ni jawapan dia, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, maknanya kalau air itu berubah habis. Sebab tu Nabi bagi tahu hukum asal, innamal ma'a la yunajjisuhu syai'. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Air itu tidak boleh menajiskannya sesuatu apa pun. Illa, kecuali ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kalau dia berubah 3 sifat. Ni rasanya ataupun baunya, rasanya dan warnanya. Habis tak boleh pakai itu baru jadi najis kan. Baik. Tapi air itu sendiri tidak boleh menajiskannya sesuatu apa pun kecuali kalau dia berubah. Kalau berubah habis tak boleh pakai. Maknanya kalau kita pergi contohnya kita masuk hutan ke, ataupun kita pergi tempat yang terbiar, ataupun kita nak cari air, ada kita nampak ada perigi buta kan. Kita cedok air tu, air dia tak ada bau apa. Tapi ada orang duk kata itu air tu perigi tu orang buang macam-macam kan, orang buang sampah lah, orang buang ini gini, tapi kita bukan kira orang cakap tu orang buang apa-apa, yang hukum yang dikira adalah bukan apa yang kita dengar, bukan apa orang kata, tapi hakikat benda tu. Maknanya kalau kita cedok air telaga tu bersih, tak ada berubah pada warnanya, kita pun tak bau apa, rasanya kita nak minum kan, rasa tak ada rasa pelik, atau warnanya pun tak berubah, minumlah. Walaupun orang cakap macam-macam, air tu air perigi tu orang buang, orang berak lah kat situ, orang kata orang kencing lah, orang kata macam-macam, kita tengok dulu. So ini dalam hadis ni, so Nabi SAW nak ajar kepada kita bagaimana apa yang orang kata bukan itu yang mempengaruhi hukum. Orang kata, orang sangka, orang kata tak kan. Tapi yang mempengaruhi hukum adalah hakikat benda tu sendiri. Kalau air tu tak berubah warna dia, tak berubah rasa dia, tak berubah bau dia, tetap air yang suci. Air yang suci. Balik pada apa yang Nabi kata, al-ma' tahurun, suci. Bukan orang kata. Orang kata tu boleh jadi qarinah, boleh jadi kita kata penyokong, tetapi kok mana pun kita kena tengok hakikat benda tu, air. Itu yang Nabi SAW ajar. Kalau kita tengok pada zahir hadis ni lah kan. Maknanya kalau berubah baulah kita kata apa? Berubah 3 sifat. Baunya, rasanya, warnanya, kita bau, busuk memang tak boleh minum. Tak boleh macam tu katakan. Tapi kalau bau sikit-sikit, bau contohnya bau daun ke, bau tak ada masalah kan. Tapi ni bau memang bau busuk, bau najis, ataupun bau pelik, ataupun kita nak minum kan, kita rasa sikit memang tak boleh minum bahaya, tapi minum ataupun kita tengok berubah warna, tengok warna dia ni dah jadi apa, warna merah dah ni, ni warna apa ni, mungkin betul lah orang kata orang buang najis ke, buang darah haid wanita, okey, tak payahlah kan. Itu cara dia, itu macam tu kan. Wa fiha min hadits Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil hiyad allati baina Makkah wal Madinah tariduha as-siba' wal kila' wal humur wa 'ani at-taharati biha faqala laha ma hamalat fi butuniha wa lana ma ghabara tahur. Baik, dalam riwayat Abi Sa'id, yani Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di sini dalam Sunan Ibnu Majah agak, wa fiha tu maksudnya Sunan Ibnu Majah agak, ni kan, wa fiha, tengok kan ni, dalam Sunan Ibnu Majah, daripada jalur Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, daripada bapaknya daripada Atha bin Yasar,
daripada Abi Sa'id. Hadis ni ada khilaf di kalangan ulama di sudut kesahihan dia. Tapi alhamdulillah kita nak tengok apa yang musannif nak bagi tahu dekat kita. Baik, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai perigi-perigi yang berada di antara Mekah dan Madinah ataupun kolam yang berada di antara Mekah dengan Madinah yang sering didatangi oleh binatang buas, anjing dan keldai. Dalam sebahagian riwayat disebutkan di kat sini anil dalam riwayat ni disebut anil hiyat. Hiyat ni jamak kepada haud. Hiyat. Haud maksudnya kolam. Kolam bukan perigi. So yang dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri ni datang dengan lafaz anil hiyat. Hiyat ni maknanya jamak pada haud, telaga. Telaga-telaga atau bukan telaga. Telaga abyar, bi'run. Kolam. Kolam-kolam. Maknanya kolam-kolam yang berada antara Mekah dan Madinah. Nabi ditanya. Yang sering dilalui atau didatangi oleh as-siba', yakni binatang buas, wal kilab, anjing-anjing, wal humur, keldai, himar. Dan sahabat tanya tentang apa hukum bersuci daripada air daripada kolam tersebut. Faqala laha, maka Nabi SAW pun berkata, laha ma hamalat fi butuniha, baginya air yang diminumnya ke dalam perutnya. Maknanya apa masalah? Apa masalah kamu? Binatang tu dia minum air daripada kolam tu, masuk dalam perut dia. Sibak, binatang buas, dia pergi minum, harimau ke singa ke, dia minum, masuk dalam perut dia air tu. Kan? Himar, keldai minum. Jadi air masuk dalam perut dia. Walana ma ghabara tahurun, dan apa yang menjadi sisa-sisa, maknanya lepas dia minum tu ada sisa-sisa dia, maka ma ghabara tahurun, apa yang menjadi sisa itu suci. Maknanya tak ada masalah lah kamu nak ambil, kamu tengok, katakan kamu lalu dekat kolam tu, sebelum kamu lalu tu singa tengah minum air, kemudian dia pembelah. Boleh tak kamu pergi ambil wuduk dekat kolam, dekat tempat singa tu tengah minum tadi? Suci, kata Nabi SAW. Walana ma ghabara tahurun, suci. Ada masalah? Tak ada. Tak ada masalah. Baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa in kana fi isnadi hadaini al-hadithaini maqal fa inna dhakarnahuma lil istishhadi la lil i'timad. Walaupun dalam isnad kedua hadis ini terdapat kelemahan. Dalam dua hadis yang kita sebut ni ada dhaf. Sebab itulah ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Tetapi kami menyebutnya kedua-dua hadis ini, zakarnahuma, kami menyebut kedua-dua hadis ini, kata Imam Ibn Qayyim, lil istishhad, untuk menjadi penguat, istishhad. La lil i'timad, bukan sebagai sandaran utama. Maknanya ni hanya nak bagi kita sedar bahawasanya balik pada konteks yang apa yang Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu dekat sini, maknanya dia nak membantah golongan yang waswisin, golongan ahli waswas yang dia memang kalau dia tengok binatang minum air daripada kolam ataupun tempat tadahan air ke ataupun sungai ke apa, dia dah geli kan, dia waswas, dia tak mau ambil wuduk. Macam ada orang macam tu kan, ada orang macam tu. Dia bukan setakat tu, dia tengok lalat masuk dalam air pun dia dah jadi apa, geli. Kan, dia geli kan. Kan, tak mau. Pergi dekat masjid, dia tengok kolah dekat masjid ada lumut, dia dah geli dah. Padahal sah apa, dia suci je. Apa masalah dengan ulu? Geli lain cerita, tapi kalau sampai di tahap was-was tu bahaya. So maksudnya macam itulah yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa qala al-Bukhari qala az-Zuhri la ba'sa bil ma' ma lam yataghayyar minhu ta'mun aw rihun aw lawn. So ini antara mazhab Imam Al-Bukhari dan juga mazhab Imam Al-Bukhari nukilkan mazhabnya adalah mazhab Imam Az-Zuhri.
Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Sebab itu Imam Al-Bukhari kata, Zuhri berkata, ini Ibn Shihab Az-Zuhri berkata, tidak mengapa air itu malam yataghayyar, selagi mana dia tidak berubah, minhu daripadanya, ta'mun rasa, au rihun ataupun bau, au launun ataupun warna. Ini fiqh. Ini fiqh Imam Az-Zuhri yang dinukilkan oleh Imam Bukhari, maknanya ni juga fiqh Imam Al-Bukhari. Kan? Jadi tidak mengapa selagi mana air itu tidak berubah 3 sifat. Rasa, bau dan juga warna. Berlakulah apa yang berlaku pun, selagi benda ni tak berubah, sucilah air itu. Tak kira lah kita nampak sebelum tu ada orang pergi berak ke dekat kolam tu ataupun ada apa ke. Selagi tak berubah air tu, 3 benda ni, selagi itulah dia suci. Selagi itulah dia suci. So kat situ kita kena faham. Ini antara fiqh yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Az-Zuhri. Baik, zahirnya fiqh Al-Bukhari jugalah. Wa qala Az-Zuhri aidan, idza walagha al-qalbu fil ina laysa lahu wudu' ghayrahu yatawadda bihi thumma yatayammam. So ini antara mazhab Az-Zuhri juga. Dia kata kalau ada anjing menjilat air dalam bekas, sedangkan dia tidak, seorang individu itu tidak mempunyai air wuduk selain daripada air yang ada dalam bekas yang anjing itu jilat, maka boleh untuk dia berwuduk dengan air tersebut, kemudian dia tayammum. Yang ni madhab Az-Zuhri. Kan? So kita tak mau panjangkanlah. Dalam madhab Syafi'i macam mana, itu tunggulah belajar kelas apa? Kelas fiqh madhab Syafi'i yang ada lah kat Yayasan Taklim ada kan. Jadi tunggu perbahasan tu lah. Ya, tapi yang ni kita nak sebut, Imam Ibn Qayyim dibawakan fiqh salaf terdahulu. Untuk bagi tahu dekat kita bagaimana cara interaksi. Baik. Qala Sufyan, hadha al-fiqh bi'ainihi. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. Baik, kata Sufyan, inilah fiqh yang benar. So Allah Subhanahu taala berfirman, apabila kamu tidak menemui air, maka bertayamumlah. Baik, dalam isu ini kata Sufyan, zahirnya Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Maknanya masih ada air yang boleh dijadikan untuk wuduk, maka hendaklah dia berwuduk. Sebab apa? Sebab dia ada jumpa air. Walaupun air itu dalam bekas yang kecil, dia nampak ada air, maknanya cukup untuk dia wuduk, maka dia ambil wuduk. Tapi kalau dia tak cukup, maknanya dia sambung dengan tayammum. Maknanya dia tayammum lepas tu. Kalau tajidu ma'an fatayammamu. Tayammum. Sebab apa tayammum kat sini? Sebab tayammum dengan tanah. Dengan kita kata dengan tanah. So maknanya dia terus menyucikan apa yang dijilat oleh anjing tu. Itu kat situ fiqh dia. Kan? Itu fiqh dia. Maknanya dia combine dari tanah, air dengan tanah. So, ini special case lah, maknanya kalau dia tak ada air wuduk, air wuduk dia tu bekas ada dalam satu bekas inak, kemudian anjing jilat, baru lepas jilat, dia nak buat apa? Kat sini kita kata apa, dalam hadis-hadis yang lain, kalau anjing jilat bekas air kita atau bekas air itu, bekas makanan dan sebagainya, maka diperintahkan untuk kita basuh 7 kali kan. Dan diakhiri air dengan air, kemudian diakhiri dengan tanah kan. Baik, itu adalah hadis yang lain. Tapi kat sini nak ambil wuduk. Maknanya fiqh Sufyan Ats-Tsauri dan juga fiqh Az-Zuhri, maknanya dia ambil wuduk dengan air yang berbaki, tak cukup lah itu kan. Maknanya ambil apa yang ada, kemudian disambung dengan tayammum. Itu yang zahirnya. Wa nassa al-Imam Ahmad fi hubbi zid
fi hubbi ziti walghil fihi kal faqala yu'kal. Baik. Imam Ahmad menyatakan mengenai bekas kecil macam tong lah yang mengandungi minyak apa? Minyak goreng ke minyak apa kan, minyak masak ke apa, yang bekas masak apa, lalu dijilat oleh anjing, maka boleh dimakan. Faqala yu'kal. So Imam Ahmad kata yu'kal, dia dimakan. So dia tak menajiskan. Tapi orang kita sekarang tak boleh kan, buang terus lah. Tapi orang dulu-dulu maknanya benda tu tak jadi masalah, maknanya dari sudut hukum tak jadi isu. Tak jadi isu. Wa min dhalika faslun ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. Baik, jadi kena faham. So yang Imam Ibn Qayyim nak bahas kat sini dari sudut nak membantah golongan waswas, ahli waswas, yang semua tak kena, tak boleh tu, tak boleh ni, sebab ada najis ni, ada itu, semua benda bukan dibina di atas dasar ilmu, tetapi di atas dasar zan, di atas dasar waswas, di atas dasar waswas. Itu yang nak dibantah. So kat sini bukan nak bincang tentang hukum hakam secara spesifik, tetapi nak bincang tentang bagaimana nak membantah golongan waswas ni. Kalau kita bawa riwayat-riwayat daripada para sahabat tabi'in salafus salih, kita cuba lihat bagaimana mereka sedikit pun tidak ada waswas dalam praktik pengamalan mereka. Maknanya ini ya. Yalah, kalau waswas ni habis benda semua tak jadi ya. Tak jadi kerja kan. Tak jadi kerja kan. Maknanya sampai tahap waswas ni bahaya dia. Dia boleh jadi skeptikal dengan semua benda, dengan di sekeliling dia. Waswas dia skeptikal lain. Waswas ni dia lebih. Dia bermula dengan skeptikal yang tidak ada kita kata rasa bersangka buruk ataupun sangkaan yang tidak dibina di atas dasar bukti ataupun keyakinan. Maknanya sangkaan, kemudian timbul waswas. Waswas maknanya sampai tahap bila dia pergi, ialah sampai tahap ada yang tahap dia pergi dekat kedai makan, tahap waswas dia tu teruk sangat sampai dia pergi masuk dalam dapur orang tu, dia nak tengok orang tu basuh tak telur apa semua, sampai tahap tu macam tu kan. Ataupun dia buat cerita, dia buat cerita kat orang, dia kata orang ni sembelih ayam tak sah lah apa semua, dia was-was. Tak sah lah, walaupun ada CJ chop halal jakim, tak boleh percaya lah, gini-gini, dia was-was. Kecuali kalau dia ada bukti, betul ni apa macam kes kita dengar apa ni, ada bukti. Kalau ada bukti tu, kalau dengar je tak boleh kan. Ataupun waswas ni dia lain sikit, dia lebih kita kata tak ada bukti, dengar orang cakap apa semua, ataupun dia sendiri yang waswas. Kan pernah anda dengar ada orang dia jual ayam, kemudian dia timbulkan waswas. Mungkin dia yang first yang waswas, kemudian dia disebarkan waswas tu, ataupun dia sebarkan sangka buruk, ataupun ialah yang bermula daripada waswas dia, dengan mengatakan ayam-ayam yang disembelih di pasar-pasar biasa itu tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan, kerana ayam itu sekian makan najis, bla 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 apa semua. Itu waswas jugalah. Sampai ada orang yang dia tak boleh makan ayam, dia waswas lah nak makan ayam kan. Jangan sampai tahap tu lah. Kita maknanya lainlah kalau kita ada bukti. Tapi memang kita diperintahkan untuk berhati-hati, diperintahkan untuk kita kata memeriksa, kita katakan status, bukan memeriksa, kita pastikan status
makanan yang kita nak makan tu ada apa kita kata sertifikat ataupun ada pengakuan halal yang apa kita kata yang apa yang dipercayai kan. Dan jangan kita mulakan dengan was-was. Jangan mulakan dengan was-was. Tapi sekarang ni zaman tak boleh percaya kan. Zaman amanah diangkat. Jadi mungkinlah ada asasnya orang yang dia maknanya dia bila dia keluar dia bukan was-was, ini dia ada satu lagi sikap yang kita kata berhati-hati, dia tak sampai was-was. Berhati-hati ni kita kata dia lain. Maknanya kita teliti berhati-hati sebab ialah orang seleweng kuasa, orang seleweng apa dia kita kata jawatan, orang seleweng ini, orang seleweng ini, orang seleweng itu banyak. Cuma kita kalau kita ada rasa tak mau makan something tu, kalau contohnya kita benda tu makanan tu contohnya dah ada sertifikat halal daripada JAKIM ke misalnya, maknanya kalau orang tu dia berpegang dengan seseorang individu tu dia berpegang dengan bahawasanya sertifikat JAKIM ni halal ni diyakini, dan kita tak boleh nak hasut orang untuk kata jangan percaya sertifikat halal JAKIM. Tak, kita kata orang tu kalau dia pergi makan kat kedai ke atau dia beli barang ada sertifikat halal JAKIM ke, halal Majlis Agama Singapura ke atau mana-mana negara lah, halal, maknanya okey, cukup, dia dah, kita kata dia dah terlepas bara'atu zimmah, dia dah terlepas. Kalau yang bohong tu orang yang halal, katakanlah orang yang halal JAKIM tu bohong kan, dia buat penipu apa semua, dia yang tangguh. Kat situ kena faham. Tapi kalau ada orang yang dia tahu ataupun dia rasa dia tak yakin lah kan, katakan dia tak yakin, ataupun dia rasa macam aku ni kalau aku pergi sembelih sendiri lagi aku yakin, tafadhal, silakan. Tapi dia tak boleh hasut orang lain untuk jangan beli apa ayam yang ada logo halal JAKIM, was-was lah, ragui lah logo halal JAKIM dan sebagainya. Itu kita kata itu termasuk dalam sikap ekstrim, ghulu. Benda macam tu ghulu. Sama macam orang yang dia tak mau makan, contohnya dia tak mau makan dia tak mau makan fast food sebab dia nak jaga kesihatan, dia tak suka fast food, kemudian dia pun diharamkan untuk diri dia dan haramkan untuk orang lain makan fast food. Tak boleh, ghulu. So kita kena faham ni dhabit ghulu. Ini adalah had untuk menjadi seorang itu ekstrim, ghulu. Benda ni dibahaskan oleh para ulama. Ada 3 jilid tesis tentang sikap ghulu ni dalam agama ni. Ada 3 jilid, tak ingat dah penulis dia tu. Ada 3 jilid cerita pasal ghulu je, ekstrim. Dia antara yang contoh ghulu yang boleh berlaku adalah benda yang kita tak suka, kita haramkan. Benda tu halal tapi kita haramkan. Contohnya antara gambaran atau kita kata contohnya, macam kita tak suka makan, katakan kita tak suka makan seafood sebab ada allergi ke apa, kemudian kita haramkan seafood untuk kita makan dan juga orang lain. Tak boleh, jangan makan seafood ni. Ni ghulu. Sama macam orang putih yang kononnya nak jaga alam sekitar kan, kononnya nak jaga kelestarian laut, lautan. Dia kata jangan makan ikan, jangan tangkap ikan, untuk jaga alam sekitar, untuk jaga lautan daripada kita kata rosak, daripada sekian bla 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 macam-macam. So mereka kata kita kena haramkan penangkapan ikan. Ini ghulu, ekstrim. Ini tak boleh, ini ghulu. Dan Nabi SAW menyebutkan halakal mutanatti'un, 3 kali Nabi kata celakalah, musnahlah, celakalah orang yang melampau, mutanatti'. Nabi kata iyyakum wal ghulu fid din, iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Waspadalah kamu daripada sikap melampau, ekstrim dalam agama, pengamalan agama, menghalalkan, mengharamkan sesuatu termasuk.
Kerana orang-orang yang sebelum kamu musnah disebabkan mereka bersikap melampau dalam pengamalan agama mereka, nak halalkan, nak haramkan suka hati mereka. Sebab itu kita tengok Nabi SAW, dia tak suka makan dhab kan. So Nabi bila tak suka makan dhab, so Nabi haramkan kan? Tak. Nabi tak makan je. Tapi sahabat makan, dia bagi. Baik, dalam konteks benda yang contoh macam logo halal tadi kan. Maknanya kalau kita sendiri yang ada bukti, okay, pergi bawa buat report dan buat siasatan ke ataupun pergi bagi tahu dekat pihak berkuasa dan bawa bukti-bukti tu, dan kalau kita dah sampaikan bukti tu, kita dah lepas lah. Tapi orang atas katakan tak mau dengar, itu dia yang tanggung. Dia yang tanggung. Tapi adakah boleh kita untuk menghasut, maknanya orang sampai kita ajak orang ramai-ramai ragui logo halal JAKIM, katakan tak boleh. Dia termasuk ghulu, nampak. Sebab ada benda mungkin ada masalah dekat satu produk je kan. Tapi takkan kita nak ajak orang ramai-ramai ragui logo halal JAKIM tu secara keseluruhan, atau mungkin ada isu sikit je, ataupun ada satu isu tu mungkin ialah kita pun tak jelas dan sebagainya, masih dalam siasatan dan sebagainya, kita pun ada kita punya sangkaan dan sebagainya. Kalau kita ambil pendekatan, okey aku sembelih sendiri, okey silakan, tafadhal, aku sembelih sendiri, aku yakin aku sembelih daging sendiri, aku beli dekat pasar, okey yang ni aku tetapkan. Tapi kita nak paksa orang lain untuk ikut, kita tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau benda tu memang maknanya dia ada melibatkan waliul amr, melibatkan dia pihak berkuasa dan sebagainya. Ini yang perlu kita kena jagalah kan. Cuma bila ada isu contoh penyelewengan, rasuah ataupun penyelewengan, maknanya yang melibatkan kepentingan umat Islam, contohnya memang berlaku penipuan ataupun berlaku salah guna kuasa, ataupun memang daging tu memang tak disembelih dengan apa kita kata prosedur yang betul, yang halal, memang bercanggah dengan syarak, itu kena maksud tanggungjawab. Maknanya kena timbulkan kesedaran. Bukan kita kata kita nak maknanya kita nak menghentam semua benda, ataupun kita tak, maknanya kita terus suruh orang semua boikot apa dia contohnya halal JAKIM ke apa, bukan macam tu. Dia bukan bersifat sedemikian, tetapi maknanya kita timbulkan kesedaran, maknanya ialah kesedaran dari sudut orang atasan, pihak-pihak bertanggungjawab. Ni mereka ni kalau menyeleweng dan sebagainya, ni mereka akan mendapat kita kata hukumannya daripada Allah SWT. Di dunia mereka boleh lepas, tapi di akhirat mereka takkan dapat lepas daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan diadili, sesiapa sahaja yang menzalimi walau sebesar zarah akan diadili, di hadapan Allah Taala. Di mahkamah di dunia ni mungkin dia lepaslah kan, bayar sikit, duit kopi sikit, lepaslah. Tapi kat akhirat nanti tak akan lepas. Tu kita kat dunia ni kita boleh tengok banyak orang dah disabitkan salah, kes pecah amanah, kes rasuah, kes macam-macam, selalunya inilah kan corruption ni yang melibatkan amanah, pecah amanah dan sebagainya, tapi masih lagi boleh bebas. Padahal dah disabitkan salah, masih lagi boleh bebas. Ya, dia boleh bebas di dunia, tetapi di akhirat dia tak boleh bebas. Dia tak boleh kita kata nak lari sana, nak lari sini, nak bersilat lidah, nak macam-macam bagi alasan. Kat dunia dia boleh lah, dia boleh bayar lawyer yang hebat, dia boleh guna media, dia boleh suap dekat hakim ke, dia boleh gini, dia boleh gitu, macam-macam. Kita tengok hari sekarang ni kan, ada orang yang ialah pencuri yang dibebaskan, ataupun yang masih lagi bebas, masih lagi kita kata apa sepatutnya orang yang sudah disabitkan kesalahan ni, maknanya dia kena penjara lah kan, tapi masih bebas, masih lagi boleh macam-macam dan sampai dah tak rasa malu kan, dah tak ada malu dah, tak ada malu kan, buatlah macam mana sekalipun jenayah boleh bebas macam tu. Ini kita kata undang-undang taghut, undang-undang di dunia macam itulah, tapi di akhirat tak lepas.
Dia bukan macam tu. Dia nak rasuah siapa? Nak rasuah malaikat. Kena penampak, bukan penampak, kena apa? Kena benam terus kan dengan malaikat. Kalau nak apa? Boleh nak rasuah malaikat? Tak boleh. Boleh nak rasuah apa dia siapa-siapa? Tak boleh lah. Di akhirat nanti maknanya hukum yang adil. Tapi dunia ni bolehlah lepas kan. Foyo-foyo padahal dah disabitkan kesalahan. Sebab itu kita kata sistem undang-undang penjajah, undang-undang British, undang-undang penjajah yang tinggalkan kepada kita undang-undang ini, yang disebut undang-undang sivil ni memang tak adil lah kan. Orang yang merompak boleh lepas, orang yang buat jenayah bunuh, orang yang mempertahankan keluarga dia pula yang kena mati, hukum mati, orang yang bunuh tu lepas. Macam-macam kan kita dengar. Itu yang menyebabkan tak ada rasa. Ialah orang banduan tu dia duduk dalam penjara, dia tak ada rasa bersalah. Bila dia keluar balik, yang bertaubat dan sebagainya, itu kita tolak tepilah. Ini yang maknanya hukuman yang dikenakan ke atas dia itu tidak munasabah. Maknanya kan penjara berapa tahun je, bunuh orang penjara berapa tahun, kemudian buat jenayah-jenayah yang berat di penjara berapa tahun, kemudian lepas, kemudian dia keluar buat lagi masuk penjara lagi, kemudian keluar buat lagi. Maknanya tak ada keadilan kat situ. Itulah yang menyebabkan orang menjadi dendam, tak selesai, maksudnya akhir sekali berdendam, dia pergi cari keluarga orang yang bunuh dia ahli keluarga dia, kemudian berbunuh-bunuhan. Sebab kita kata itu puncanya kerana tidak berhukum dengan hukum syariat. Sebab itu keadilan itu hanya ada dalam hukum syariat, dalam hukum syariat Allah. Kalau kita nak cari keadilan dalam hukum taghut, hukum undang-undang Lord Reid, nak cari dalam undang-undang, takkan dapat keadilan yang hakiki. Tak akan dapat. Jadi kita tengok orang mencuri kan, dia boleh keluar kan, kemudian ditepuk tangan lagi, diangkat-angkat lagi. Kita tengok itulah sistem. Orang lain kalau curi dekat masuk dalam kita tengok dalam kes-kes curi susu. Curi susu botol ataupun susu untuk bagi anak dia. Orang miskin curi susu. Sebab dia miskin, dia curi susu pun kena penjara 10 tahun. Kena penjara berpuluh tahun. Kena denda puluh ribu, belas ribu, ribu. Padahal kawan tu miskin curi kerana nak bagi minum susu anak dia. Masuk penjara terus. Tapi ni curi berbilion-bilion. Curi berbilion-bilion masih lepas. Ini kita kata pelik. Curi berbilion-bilion kemudian masih lepas. Pecah amanah lagi masih lepas. Tak apalah malu apa? Tak ada malu. Sedangkan kita kena ada rasa malu lah kalau kita dah disabitkan kesalahan. Muhasabahlah diri. Muhasabahlah diri, bukan kita rasa lagi bangga. Macam tak ada rasa buat salah. Allah musta'an. Maknanya kita kata itulah macam samalah macam kita dengar dulu kan, skamer kan. Skamer tak direport, dibantu lagi. Kan dulu kan kita pernah bongkar pasal skamer agama kan. Skamer ni macam-macam, sekarang ni macam-macam skamer. Skamer menggunakan nama agama. Curi duit orang, rompak duit orang, tipu duit orang. Tak buat report polis. Mangsa-mangsa yang kena tipu pun kesian. Tak buat report, lepas tu dia curi rompak orang lain, habis. Ini masalah masyarakat kita. Bila buat jenayah, bukannya pergi bantu lagi. Pasal apa? Dia geng kita. Pasal apa? Dia bosku lah. Pasal apa? Dia geng kita. Macam tu dia punya perangai daripada unit yang kecil sampailah ke besar. Sama je. Jenis kita kata kalau buat jenayah, dia backup. Dia ada backup kuat. Kalau backup kuat habis. Ada kabel kuat habis. Semua diam. Setiap jenayah yang masyarakat dia macam tu, kalau dia masyarakat dia memang dia akan masalah. Masalah tak akan selesai. Macam itulah. Rompak akan melahirkan
beratus-ratus perompak lagi. Penjenayah akan lahir penjenayah banyak lagi. Sebab ada backup, sebab tak benda tu tak apa kita kata apa di masyarakat tu sendiri yang bersekongkol pula. Tak apalah, dia bukan curi banyak pun, dia curi untuk kepentingan rakyat. Pandai takwil. Tak apalah, dia ni muda lagi ni. Janganlah kita report dia. Dia muda, time dia muda tu lah. Dia bukan terus akan muda, dia akan tua sampai ketua lah dia akan merompak, sampai ketua lah dia akan scam orang. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita kan. Sama jugalah jenayah apa sekali bentuk pun berlaku dalam keluarga. Bila ada berlaku dalam jenayah dalam keluarga, keluarga pula tak berani nak bersuara. Sebab apa? Nak jaga maruah keluarga. Itu sama juga. Nak jaga maruah keluarga, jenayah disenyapkan, didiamkan. Ini juga banyak berlaku. Contohnya jenayah melibatkan sumbang mahram, gangguan seksual. Sebab apa? Tak benda tu tak selesai bila keluarga malu. Kemudian nak backup lagi. Yang penting nama keluarga tak tercela. Dah sekali tutup. Penjenayah tu masih bebas. Itu jadi masyarakat kita ni banyak macam ni. Jadi penyakit. A'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wal batan. Sebab tu kita minta lindung. Jangan. Maknanya jangan. Kalau kita terus menerus macam tu perangai kita, itu yang jadi perompak terus akan dibiarkan, pencuri terus akan dibiarkan, diangkat pula jadi bos, jadi bos, perompak bos, anak-anak buah pun bos, perompak jugalah, merompak. Jadi kita kata apa, mencuri dan sebagainya dah jadi kebiasaan. Baik, Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, wa min dhalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yujibu man da'ahu fayakulu min ta'ami. Baik, termasuklah apa perkara yang fasal yang berikutnya. So fasal kat sini merujuk kepada kitab Ibnu Qudamah tu. Masih lagi kitab Ibnu Qudamah, maknanya Imam Ibnu Qayyim dinukilkan daripada kitab Ibnu Qudamah. So fasal bab nak bantah orang yang was-was ni. Wa min dhalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yujibu man da'ah. Masuklah maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni termasuklah sunnah Nabi, termasuklah kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan yang Nabi SAW tunjukkan melalui perbuatannya adalah Nabi menyahut apa kita kata ataupun apa kita kata memenuhi undangan orang yang mengundangnya. Fayakulu min ta'amihi, dan Nabi makan pada makanan yang apa dia pihak yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, walimah ke kenduri ke, Nabi pergi. Wa adafahu yahudiyyun bi khubzin sya'irin wa ihalati sanikhah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah seorang Yahudi pernah menjamu Nabi. Pernah adafahu ni maknanya apa dia pernah maknanya menyambut Nabi sebagai tetamu. So Nabi pernah menjadi tetamu seorang Yahudi dan dijamu dengan roti gandum dan ihalah. Ihalah kat sini lemak makanan yang dibuat daripada lemak yang dibekukan dan lemak atau minyak, kemudian dia dijadikan sebagai lauk. Ihalatun sebut sini sanikhah. Dekat sini yang maknanya masak ni lah, macam lauk khusus lah. Macam kalau kita sekarang ni macam-macam lemak kan, lemak ada lemak goreng lah, lemak panggang lah orang pergi bazar Ramadan, kita tak pergi bazar Ramadan, kita tengok orang duk tunjuk kat dalam video dekat bazar Ramadan sekarang, pelik kan, orang jual sate apa semua. Jadi sekarang ni lemak panggang pun ada, lemak bakar. Dia bakar lemak tu buat macam sate. Dia macam tu lah, lebih kurang macam tu. Tapi yang ni dia lemak tu dibekukan, kemudian dia buat lauk, dia jadikan lauk, maknanya cicah roti. Macam mana tak tahulah. Wa ihalatin sanikhah. Macam mana wallahu a'lam. So kita tengok penjelasan dalam kitab tu disebut macam tu je lah.
So macam mana kita tahu makanan lah. So Nabi dijamu oleh orang Yahudi. Ada masalah? Kalau orang zaman sekarang dia tengok ustaz makan dengan orang Yahudi, ustaz telah menyokong perjuangan Zionis. Habis. Betul. Macam siapa baru-baru ni? Anda tak tahulah isu ni, tapi orang duk kata kat apa Mufti Meng makan dengan orang Yahudi, habis terus. Tak, itu kita kata kalau kita letakkan hukum ni pada netizen, habis lah. Tak boleh makan dengan orang Yahudi. Kan? Mana kita tahu orang Yahudi tu kawan dia. Kan? Ni sekarang ni Nabi SAW adhafahu Yahudi bi khubzin sya'irin wa ihalati saniqah. So Nabi menyahut, Nabi makan lah. Nabi makan. Dijamu oleh orang Yahudi. Makan. Seorang Yahudi di Khaybar bagi Nabi SAW, perempuan Yahudi yang bagi dekat Nabi apa? Peha kambing. Nabi ambil tak? Ambil. Ni Khaybar kot. Tengah perang kot. Kan? Nabi ambil dan Nabi makan. Walaupun qaddar Allah, dia telah bubuh racun dekat, tapi Nabi makan, menunjukkan harus. Okey, kita katakan ada orang Yahudi jemput kita. Katakan kita pergi Palestin ke? Kita pergi Baitul Maqdis. Tiba-tiba ada orang Yahudi jemput kita. Jemput pergi makan. Selalunya orang yang contohnya ada orang yang ada kenalan ataupun dia buat kajian ke, ataupun orang yang dia nak berdebat dengan Yahudi ke, ataupun dia nak jelaskan dakwah ke, tak ada masalah. Ataupun dikenal orang Yahudi tu, dia pergi makan. Masalah tak? Ada masalah tak? Tak ada. Lainlah kalau dia pergi makan tu, ni tangkap gambar, kemudian dia pergi tulis pula kata-kata saudara kita ke, inilah saudara kita, ataupun dia pergi isytihar pula, dia menyokong Zionis ke. Tak, orang kawan tu makan je. Kita tak tahu orang tu dia ada hubungan apa-apa kekeluargaan ke ataupun kerja ke atas dasar apa. So janganlah kita terus kata ni baru Zionis. Tak boleh, tak betul ya. Tengok satu gambar terus kita hukum. Ini tak adil lah. Kan? Tak adil lah. Kita pun hentam habis tak ada ni semua ni Zionis Yahudi habis belaka. Tak, benda tu benda tu harus. Apa hukum kita orang Yahudi jemput kita makan, kita pergi makan? Harus. Sebab tu kita kata ghulu bila kita kata benda tu haram. Tolak tepilah kalau kata dia pergi majlis yang jelas-jelas menyokong Zionis, apa semua. Yahudi pun ada macam-macam juga. Bukan semua Yahudi itu pro Zionis. Kan? Tapi kalau orang kita habis dia tambah-tambah netizen Malaysia habis. Habis Yahudi terus, Zionis terus. Kan? Macam dulu ada seorang tokoh ni, dia tangkap gambar dengan rabai Yahudi. Ada masalah? Tak, dia tangkap gambar aja. Orang kawan Yahudi tu tak asalnya ialah tangkap gambar. Kalau dia tangkap gambar, maknanya dia balik haruslah, maknanya tak ada apa. Maknanya kita tak boleh lah nak tafsirkan kata dia sokong orang Yahudi ni. Kita tak tahu dia tengah buat apa. Boleh jadi tokoh tersebut tengah dakwah kat dia. Kan? Cuma adalah benda-benda yang kita kata yang perlu dielakkan. Maksudnya kalau kita ada orang maknanya ada keperluan, hajat untuk bertemu dengan orang yang macam tu, tak perlulah nak expose kan. Tak perlu nak expose. Tak perlulah nak nak menunjukkan kemesraan. Cukuplah pergi. Dah kata, kalau kata memang ada orang yang dia ada maknanya ada hubungan. Dia bukan hubungan yang harus. Maknanya dikenal orang Yahudi itu atas dasar kajian, atas dasar dia nak jelaskan tentang kebenaran, atau dia nak dakwah. Memang betul dia nak dakwah.
Ada masalah dia menerima jemputan orang Yahudi tu? Tak ada masalah, harus. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dijamu oleh orang Yahudi. Perempuan Yahudi bagi dekat Nabi paha kambing, Nabi makan. Nabi tak kata, oh ni Zionis, oh ni laknatullahi alaik, Yahudi. Nabi tak kata macam Nabi makan. Nabi makan. Walaupun ada apa kita kata takdir yang Allah Taala tetapkan dalam paha kambing tersebut ada racun yang diletakkan. Dan ini riwayat yang Imam Ibn Qayyim bawakan, dia juga sahih. Orang Yahudi jamu Nabi makan roti dan juga lauk. Tapi orang kita sentimen anti Yahudi tu menyebabkan habis dia buta. Dia tak nampak dah benda yang harus. Muamalah dengan orang Yahudi harus ke haram? Tanya orang, tanya balik. Harus. Muamalah dengan orang Yahudi samalah macam kita muamalah dengan orang Hindu. Muamalah dengan orang Buddha. Muamalah dengan orang kafir. Sama, apa bezanya? Oh, sebab dia daripada Israel tak boleh, haram. Salah tu, salah. Maknanya cara kita melihat sesuatu itu, pandangan kita salah. Kan? Oh, dia tak boleh pergi. Boykot. Ini ghulu. Ghulu. Walaupun ada pendapat ulama yang kata waktu Baitul Maqdis dijajah oleh Israel, maknanya tak digalakkan untuk kita pergi. Tapi siapa yang letakkan hukum tu? Bukankah hadis Nabi SAW sebut la tushaddur rihal illa ila thalathati masjid. Bukankah hadis Nabi lagi tinggi? Tidak digalakkan untuk melakukan pemusafiran atau perjalanan bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan melainkan pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Tu sampai kiamat. Nabi tak buat pengecualian, dijajah ke tak dijajah ke sama. Kenapa kita tiba-tiba nak tukar hukum? Tak digalakkan. Siapa yang tak digalakkan? Okey, ulama. Baik, ulama pun kena tengoklah. Dan akhir sekali orang tak pergi Masjid Al-Aqsa. Pasal apa? Dan sekali, macam mana nak? Itu kita kata macam-macam lah orang jawab kan. Dia kata gini, dia kata menguatkan mereka, bla 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 bla. Tapi kita tengok pada base pada nas, pada apa yang datang dalam wahyu. Bukan kita tengok pada orang ni kata, orang tu kata kan. Maknanya, yalah, kita kata macam tu jugalah. Kan? Macam ni, kita kata kalau orang Yahudi jemput kita, adakah kita kena boykot dia? Sebab dia Zionis. Bukan macam tu cara dia. Kan? Bukan macam tu cara kita berinteraksi tu, bukan macam tu. Sama juga tengok ada ulama mana-mana ke tangkap gambar dengan orang Yahudi tengah makan. Ada masalah lah. Asalnya tak ada masalah, harus. Kecuali lah kalau dikeluarkan kenyataan dia kata Yahudi dan Nasrani saudara kita, itu yang dibantah oleh ulama. Yang jadi pluralism tu, itu yang dibantah. Tapi bukan disebabkan dia duduk di sebelah orang Yahudi terus dia automatically dia sokong Yahudi. Itu betul, kenapa betul tu? Yang ulama bantah bila orang tu dia pergi duduk dengan orang Yahudi, dia keluar kenyataan dia kata orang Yahudi saudara kita. Saudara seiman kita. Itu yang ulama bantah. Dia pergi duduk dengan orang Kristian Katolik, kemudian dia kata Kristian ini adalah saudara seiman kita, seakidah kita. Hak tu yang sesat. Hak tu yang ulama bantah. Bukan sebab dia duduk sebelah-sebelah. Dia duduk sebelah-sebelah tu boleh jadi macam-macam. Kena faham kan? Kena faham. Betul-betul kena faham. Kalau tak kita duk asyik tengok gambar orang, habis. Kan? Dia bukan pergi tempat maksiat. Lain kalau dia pergi dekat gereja kan, pergi dekat gereja kemudian dia duduk pula dekat kemudian menunjukkan keredaan dia. Itu lain cerita lah. Kan?
macam orang duk bising apa pergi orang duk bising apa pergi apa dia ada ilmuwan ya yang apa masuk sampai ke kelab malam, orang bising isu tu. Itu tak boleh lah. Bahasa jelas kan? Tempat maksiat. Tempat maksiat, ingkarul munkar, dia kena berlaku. Maknanya dia tak boleh menunjukkan keridaan. Di tempat maksiat tu maknanya dia bersenyum sebab siap menari lagi, tak boleh. Itu bukan dakwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Kalau dia betul-betul tahu benda tu munkar, dia akan ubah dengan tangan dia. Ubah tangan ada dua maksud, sama ada dia pecahkan semua botol-botol arak ada dalam pub atau kelab malam tu, itu baru munkar. Dipecahkan semua. Macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah buat dengan anak-anak murid dia. Pecahkan alat-alat muzik yang dah ada dalam tu. Ataupun kita tengok dia memang betul dia berceramah. Dia kata, ini semua mungkar. Kamu kena bertaubat kepada Allah. Kita nampak dalam kelab malam tu dia cakap macam tu kan. Cakap dengan nada yang tinggi, dengan tegas. Itu baru berdakwah. Ini tak duk menari kan. Duk menari sekali. Tak jadilah. Dan yang tafsiran yang kedua daripada hadis man ra'a minkum munkaran, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, falyughayyiruhu biyadihi, barang siapa melihat kemungkaran dengan mata dia, hendaklah diubah dengan tangan dia. Puasa. Maknanya kalau dia dah ada level sampai penasihat, dah level sebagai seorang yang tinggi, yang ada kuasa lah, maknanya dia ada boleh menasihati. Patutnya dia nasihat supaya ditutup pusat-pusat malam, pusat-pusat kelab-kelab malam, tempat-tempat maksiat. Dia kena nasihat. Bukan dia pergi join. Sebab dia dah ada kuasa tu. Bukan. Itu kita kata tak kena. Sebab baru-baru ni ada orang duk cerita, Ana tak follow sangat isu ni, tapi bila orang duk bawa lah, ada beberapa orang ustaz yang duk backup. Dia bukan kita kata nak backup sama ada betul ke tak betul ke, tak masalah dia sekarang. Backup, cara kita backup tu tak betul. Dia kata tak kira lah, kita bukan kira siapa dia, fulan, alan, sesiapa ke yang pergi masuk kelab malam. Tak boleh kan. Tak, benda tu common sense. Tapi dia bagi alasan, berdakwah. Tak masalahnya berdakwah macam mana? Tu kita kata kalau berdakwah, paling kurang botol-botol arak yang ada tu semua pecah, ataupun kita katakan alat-alat muzik tu dipecahkan. Itu sebab dia nampak kemungkaran dan dia ada kuasa. Tapi berapa orang boleh buat macam tu? Dah tak boleh buat, tak payah pergi lah. Itu tak jadi ingkar kemungkar. Takkan dia nak kata, dalam hati saya ubah hati, tapi dia duduk reda dengan sekeliling dia. Tak boleh. Dengan biyadin, dengan tangan, dengan kuasa, juga dimaksudkan dengan kuasa. Bila dia dah ada kuasa, nasihatkanlah untuk ditutup. Waktu pandemik itu boleh tutup, okey. Lepas buka balik, habis. Langgar orang sana, mabuk sana, mabuk sini. Kan? Betul. Patutnya tutup sama-samanya. Dah jadi pemerintah ni, sebelum jadi pemerintah macam-macam. Ini kita mungkar. Dah jadi pemerintah habis, tak boleh buat pula. Tak tegak juga syariat. Benda macam ni pun tak boleh nak settle. Macam mana? Sebab tu kita kata itu bukan berpandukan kepada sistem Islam sebenarnya. Sistem demokrasi ni memang tak bawa apa-apa manfaat. Dia bahkan mudarat. Mudarat. Sebab tu Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, dia ada kitab Al-Adalah Laisa fi demokratiyah al-maz'umah, Al-Adalah fi Islam. Keadilan tu bukan ada dalam demokrasi yang didakwakan. Tak ada. Kalau kita nak cari keadilan dalam sistem yang manusia buat yang korup ni, memang takkan jumpa. Keadilan hanya ada dalam syariat Islam. Islam bukan hanya semata-mata dengan kita make up, pakai kopiah, okey, ada muzik, kita Islamkan muzik itu, tukar sikit lirik, itu Islam. Bukan.
Dulu ada orang perempuan buka aurat, dia punya pertandingan Ratu Cantik, dulu Ratu Cantik buka aurat. Oh, kita Islamkan Ratu Cantik tu, kita bagi dia pakai tudung. Tapi duk tayang juga cantikan dia. Ratu Cantik Islami, tak boleh. Menyanyi wanita, menyanyi dengan buka aurat dan sebagainya. Kita Islam kan, okey, bagi dia pakai tudung, okey, dia menyanyi. Tak boleh. Islam bukan macam tu. Oh, tengok orang ni suka pergi night club, okey, kita Islamikkan night club. Macam mana? Syarat dia masuk night club tu kena pakai tudung. Perempuan kena tutup aurat. Lepas tu menarilah, tak apa nak menari. Atau buat menari asing-asing. Tapi buat juga kelab, tak boleh kita nak dia, itu bukan macam tu, bukan macam tu agama kita. Kita nak sesuaikan tak. Dengan ikut rasa kita, tak boleh. Berapa banyak benda yang maknanya cuba, ada orang yang mereka ini cuba kononnya nak islah, tapi mereka sebenarnya melakukan kerosakan. Innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Itu kata kami buat islah. Islah apa? Buat nasyid Islami. Nasyid Islami. Islah, dia kata. Kami hanya melakukan perbaikan. Tapi mereka sebenarnya buat kerosakan, tapi mereka tak sedar. Ini kita takut. Nak dakwah dalam kelab malam. Pelik. Dakwah lepas ni kita kata habis. Habis, semua orang boleh pakai dakwah ni dalil. Orang agama buat. Kita bukan isu kat sini kita nak cari kesalahan orang ke apa, tak. Isu sekarang ni kita nak, bila orang-orang agama sendiri yang dia pergi backup benda yang mungkar. Benda yang mungkar tak kiralah siapa pun. Dia ustaz ke, dia raja ke, dia yang di-Pertuan Agong ke, dia sultan ke, dia siapa pun, tak kiralah. Benda yang mungkar tu tak mungkar. Yang tu yang kita kena highlightkan, bukan kita nak highlightkan individu tertentu. Itu kita kata yalah, kalau dia antara dia dengan Allah SWT, ya, itu bukan urusan kita, tapi kita nak bagi tahu bila persepsi masyarakat tu. Bila ada ustaz yang pergi cakap pula boleh, maknanya dakwah dalam kelab malam, boleh, harus, saya kata harus boleh dakwah kat kelab malam. Kita nak tanya macam mana dakwah? Macam mana? Cuba clarify kan, macam mana dakwah kat kelab malam? Macam mana? Macam mana nak dakwah kat kelab malam? Cuba faham macam mana konteks hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi. Cuba praktikkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu dalam kita berhadapan kalau kita nak berdakwah kat kelab malam. Adakah dengan kita menari-nari sekali? Sudah tentulah tak. Okey, kalau betul-betul dakwah, okey, pergi kat malam tu, okey, sebarkan risalah, kemudian habislah, balik. Apa nak pergi duduk sekali dengan orang minum arak, buka aurat dan sebagainya? Pergi bagi risalah. Okey, bagi risalah ni. Okey, bagi risalah ni. Risalah. Risalah arak itu haram. Risalah tutup aurat. Risalah aurat ni tak boleh buka aurat. Risalah hijab. Risalah pergi akidah. Pergi. Kemudian masalahnya boleh tak? Ke dia pergi duduk tumpang sekali ni? Dia pergi duduk tumpang sekali sebenarnya. Kalau dia edar risalah belah lah. Mana tak nak duduk nari-nari lagi. Kan? Itu logik dia. Sebab itu kita kata kalau dia ada kuasa, dia tengok kemungkaran dan dia dah ada kuasa, apa dia tak ubah? Kan? Kalau ulama-ulama dulu, kita tengok yang Imam Ibn Kathir cerita pasal dalam Al-Bidayah wa Nihayah waktu apa di mana di Syam, Ta'un teruk. Ulama-ulama salaf mereka buat apa? Mereka naik khutbah dan mereka tahzir manusia tentang kemungkaran, maksiat. Dan mereka pergi tepi-tepi kedai-kedai yang jual arak ni, mereka pecah kan. Itu ingkar mungkar. Kalau kita buat zaman sekarang ni, habislah dituduh ISIS lah. Tak boleh lah kan. Kena tangkap lah. Kita yang kena tangkap. Pasal apa? Pasal
sistem. Pasal undang-undang tu bukan undang-undang Islam. Kan? Habis dan memanglah kita kata dalam situasi konteks kita ni memang kita tak ada kemampuan lah. Maknanya ingkar dengan lisan. Tapi orang yang ada kuasa ni yang ada kuasa ni, yang ubal undang-undang, yang ni naik parlimen ni ada kuasa. Kenapa tak guna kuasa? Susah. Pasal dah sempit, dihimpit dengan sistem yang korup. Kita bagi tahu lah, ingkar dengan lisan. Tapi tak boleh nak buat lebih kan. Kecuali kalau dia nak pergi naik club, memang dia nak pergi naik club tu lain cerita. Tapi nak ingkar mungkar bukan macam tu. So ini kita kata masalah orang tak faham. Orang yang agamawan pun tak faham. Yang dia pergi backup tu kan, yang pergi duk sokong lagi, ataupun pergi takwil lah, dia kata itu dia pergi dakwah kan, dakwah sebagainya. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu cara. Kita tak kira siapa buat kemungkaran, benda tu mungkar lah. Tetap mungkar lah. So kita jangan justifikasikan perbuatan kemungkaran tu dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Kita pusing sana, pusing sini kan. Benda mungkar lah. Kita ingkar lah kemungkaran. Dan kita kata, ialah orang politik dia, ialah dia punya sudut pandang dia lain. Dia kira dia ada kepentingan lain. Tapi orang agama, kita bukan nak aibkan sesiapa. Tapi bila dia melibatkan, ialah bila orang bising, bila benda tu berlaku kebetulan dengan bila kita kata fatwa yang digazetkan berkenaan dengan pengharaman tarikat Naqsyabandiyah, itu yang orang jadi marah tu pasal melibatkan individu yang sama. Itu yang jadi punca kan. Jadi orang yang sama, Allah Ta'ala buka kan. Kita mestilah benda tu kita kata menyebarkan video ke apa benda yang menyebarkan aurat, mesti tak boleh. Maknanya tak boleh kan. Maknanya kita kata stop lah. Mana-mana penuntut ilmu tak perlulah kita kata nak terhegeh-hegeh nak pergi share video yang buka aurat orang. Tak payah. Cukup sampai kita maklumat tu habis. Kan? Dan tak ada penafian daripada pihak yang dituduh dan sebagainya, katanya lari pula. Lari pula kan. Allah musta'an. Macam-macam kita dengar. Itu bukan nak suruh sibuk dengan isu macam itu. Kita nak bagi tahu stand. Tak kira lah siapa yang buat kemungkaran. Mungkar tetap mungkar. Janganlah kita justifikasi kan. Sebab dia ustaz kita, habis benda tu jadi halal. Mana boleh. Sebab dia geng kita, kita kena takwil. Dia sebenarnya dia macam geng sufi lah. Sebiji macam geng tarikat. Bukalah kitab-kitab besar mereka. Jangan kita tengok mereka cakap. Mereka memang saya join tarikat semua baik, dia kata. Tak ada pun Tok Guru saya suruh taksub. Memanglah. Macam kita jumpa Syiah lah. Syiah depan-depan dia takkan maki Abu Bakar Umar. Taqiyah. Macam tarikat pun sama lah. Dia takkan awal-awal tu dia nak bagi buah dah. Kan? Takkan awal-awal tu dia nak suruh sujud. Tak, dia tak suruh. Dia slow. Buka kitab dia. Buka kitab asal, buka kitab besar. Kan? Tengok Tok Guru minum arak, sebenarnya bukan arak. Sebenarnya bukan arak. Susu ataupun madu. Tu takwil dia. Banyak benda kalau nak cerita. Tengok Tok Guru berzina pun, jangan sangka buruk. Tu Tok Guru tengah buat ketaatan. Tu takwil lebih. Itulah tarikat sufi. Tu sebab kita kata bising, kita kena bising bab tu kan. Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Tu kita nama tak membebel ni, membebel sikit kan. Sebab kita tengok orang tanya benda-benda macam ni, bila kita tengok ada dia orang-orang yang dianggap ustaz pun buat benda yang kita kata maknanya justifikasikan perbuatan mungkar. Itu masalah dia. Kalau kita benda tu tak betul lah. Tak betul lah. Sama juga kita menyebarkan lagi kan, menyebarkan. Tapi sebenarnya kalau atas dasar untuk menasihati, so maknanya katakan video tu disampaikan kepada pihak berkuasa. Tapi selalu pihak berkuasa pun dia kautim kan. Itulah kan geng-geng dia juga. Okey. Tapi dalam isu ni sebab dia melibatkan maslahat umum. Sebab orang duk angkatlah individu tersebut sebagai tokoh agama, ulama hebat bla 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 bla. Apa hukum kita sebarkan
sesuatu yang menjadi aib dia untuk kita memperingatkan orang akan bahaya dia. Harus hukum dia. Harus. Tetapi dia ada kadar dia lah. Maknanya tak payahlah kita nak sebar, nak share benda yang maksiat tu kan. Kalau nak share pun ni lah apa kita kata tutup kan. Tapi kita tak sibuk di sebar, tapi benda tu kita kata untuk memberi peringatan kepada masyarakat bahawasanya inilah hakikat pendusta. Harus. So boleh buka Imam An-Nawawi dia sebut benda ni. Benda tu tak jadi ribah. Sebab dia melibatkan maslahat umum. Sebab dia orang yang pegang jawatan tinggi, kemudian orang jadikan dia rujukan, bukan orang biasa-biasa ni. Jadi rujukan dia, nasihat-penasihat melibatkan agama kita. Maka harus untuk disebarkan kemungkaran dia. Walaupun kita kata dia tak ada isu aib peribadi ke apa, tapi sebab benda tu dah tersebar. Baik, wallahu taala a'lam. Baik, kita tengok soalan. Baik, soalan kat sini. Kalau ada berbau maksudnya tak suci walaupun banyak. Betul ke Ustaz? Ya, salah satu. Kalau berubah salah satu. Sama ada apa dia rihuhu, baunya, ta'muhu, rasanya, ataupun launuhu. Salah satu berubah maknanya tak boleh lah. Walaupun banyak. Kalau ada air tapi kita geli, bolehkah kita bertayamum saja untuk memilih yang lebih baik? Soalan kalau kita geli. Ada air tapi kita geli. Bolehkah kita bertayamum saja untuk memilih yang lebih baik? Tak boleh. Tak boleh. Geli tu dia bukan apa? Dia bukan boleh mengubah illah hukum ataupun sebab hukum, tak boleh. Geli ke tak geli, dia tak boleh. Maknanya kalau air tu tak berubah, maknanya dia bukan kira geli ke tak geli kan. Maksudnya kita kena tengoklah, maknanya tak berubah. Maknanya tak berubah sama ada bau. So kalau setakat bau sikit-sikit je, bau air biasa, ataupun air tu ada bau sikit je dan dia tak merubahkan bau dia yang secara total kan, ataupun rasa dia ataupun warnanya, harus je kan. Maknanya ambil dengan air lah, tak perlu tayamum. Kalau zaman COVID kita takut gunakan air yang berkongsi dengan macam-macam orang, bolehkah kita tayamum demi keselamatan penyakit yang boleh berjangkit? Maksudnya berhati-hati. Ini kena tengok keadaan. Maknanya tengok keadaan. Lah. Maknanya ini tak tahu macam mana keadaan itu, tak tahu. Adakah air itu kita berkongsi dengan semua orang, ataupun tempat tertentu ke macam mana? Tapi yang penting jangan was-was lah. Jangan was-was. Jangan sampai tahap was-was. Kita takut gunakan air yang berkongsi dengan macam orang. Air apa ni air? Air apa? Soalan ni tak jelas. Air wuduk ke? Adakah sabit COVID itu boleh menjangkiti melalui penggunaan air macam tu. Air. Kalau air macam mana air tu? Maknanya air kolah ke, air apa ke, minum ke? Kan? Air wuduk ke? Kan? Sebab itu digalakkan macam di masjid tu kita ambil wuduk siap-siap kan kat rumah. Tapi kalau kata dah kena guna air dekat kolah tu juga, carilah kalau ada di masjid tu air paip, gunalah air paip. Macam itulah cara dia kan. Maksudnya rasanya taklah sampai nak kena tayamum. Gunalah air paip tu. Kalau air kolah tu kita rasa macam geli ke atau rasa macam takut ke, gunalah air paip. Kalau tak ada, tawakal Allah. Bismillah, ambil air tu. Kalau tak ada, jika tak yakin dengan air sedikit itu, Ustaz cakap dhab macam mana nak sembelih. Wallahualam macam mana sembelih. Tak pernah sembelih dhab. Tapi bukankah kita perlu membela diri apabila ada persidangan hakim di mahkamah? Ya. Itu kita kata mahkamah kat dunia ni macam-macam lah. Prosedur dia macam-macam bla bla bla. Tapi kok mana pun, yalah kan. Dia adalah kelompongan sistem tu kan.
So ialah kita kata di dunia ada orang boleh kautim dengan hakim, ada orang boleh kautim dengan peguam, orang pendakwa raya boleh kautim dengan ni di dunia kan. Tapi kita kata tadi maknanya kita kalau kita terlibat dalam apa-apa sahaja urusan di mahkamah, maknanya kita ambil benda yang akhafu dararain, mudarat yang paling rendah, yang paling minima daripada dua mudarat. Dan ialah kita kena pastikan orang yang maksud kita hired, maksud contoh peguam, orang yang betul amanah lah. Itu maknanya janganlah kita membuat benda yang dah lah dalam sistem yang korup, maksud kita pun korup dalam lagi sistem kan. So maknanya sekadarnya lah, maknanya sekadarnya. Membela diri maksud sekadarnya lah. Tapi jangan kita pergi join pula orang yang korup. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita takut bila kita cakap benda-benda ni bukan kita nak bangga diri, kita nak dabik dada. Sebab ada asar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maknanya kita ni kalau tengok idza ishtadda al-bala fala yaqul inni uswatun linnas ataupun inni qudwatun atau uswatun linnas. Ada asar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Maknanya larangan untuk kita merasa kita seakan-akan mendabik dada ataupun kita merasa kita di saat idza ishtadda al-bala fala yaqulanna ahadukum li bin nasi uswah. Ini Ibnu Mas'ud sebut dalam musannaf kalau tak salah Ibnu Abi Syaibah. Kalau ujian itu dahsyat, bala bencana ujian terhadap orang individu mana-mana ke kan. Macam kita sekarang di zaman bala, zaman fitnah. Maka janganlah salah seorang di kalangan kamu mengatakan li bin nasi uswah. Akulah contoh terbaik di saat orang-orang rosak dan sebagainya, akulah hampa kena contohi aku. Jangan. Dalam hati kita jangan kita rasa itu, dan jangan kita cakap ataupun jangan kita rasa. Tengok orang semua rosak, kita pun kata akulah contoh terbaik. Jangan. Sebaiknya kita minta perlindungan. Baca doa yang dalam riwayat Imam Tirmizi dengan Ibnu Majah dan selainnya, Imam Ahmad dan selainnya. Bila tengok orang yang diuji, baca doa alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih. Kita minta segala puji bagi Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Sebab apa? Afani mimma btalaka bih, kerana telah memberikan afiat, keselamatan, afiah kepadaku mimma btalaka bih, terhadap daripada apa yang telah engkau ujikan kepada orang lain dengannya. Ujian tersebut. Orang lain kena ujian tu, kita tak kena, kita ucap alhamdulillah. Afani alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah, kita syukur sebab Allah telah melebihkan kita di atas manusia yang ramai. Faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Allah melebihkan kita sebab Allah selamatkan kita, Allah tutup aib kita, Allah tutup aurat kita, Allah tutup aib kita. Dosa-dosa kita Allah tutup. Allah tak buka macam fulan, alan. Kalau Allah buka habis. Jadi kita syukur dan kita berwaspada. Kan? Na'udzubillah. Kita minta lindung. Saya bagi tahu kawan muzik haram kerana ianya ijma' salaf. Lepas tu dia bagi tahu kalau muzik haram, ringtone pun kira haram lah. Macam mana Ustaz? Kalau ringtone tu daripada maknanya alat-alat muzik, samalah hukum dia. Sama. Kan? Sama. Maknanya kalau kena cari ringtone yang apa? Bunyilah. Bunyi-bunyi yang banyaklah sekarang kan. Bunyi burung ke, bunyi apa ke itu. Kan? Sama je lah kalau ringtone tu daripada alat muzik, sama lah. Hukum dia sama lah. Sama. Tapi dulu kalau tengok dulu awal-awal orang pakai handphone ni pelik-pelik lah. Perak-perak pun ada, pelik ada, perak ada. Perak tahu perak. Perak ni dia first time pakai kan. Bubuh ringtone tu lagu Hindustan. Orang tengah semayang dengar lagu Hindustan. Pompang-pompang dengar. Jelas lah kan. Sebab tu kita cari ringtone yang banyaklah sekarang ringtone yang ataupun ialah bunyi yang biasa je. Ting 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 bunyi macam tu, atau bunyi telefon kan, atau bunyi yang dia bukan muzik lah, maknanya dia bunyi alat tapi dia bukan dengan nada muzik.
Nak kena takrifkan muzik pula tu. Bunyi bukan muzik. Bunyi tak semua bunyi tu muzik. Muzik ni yang digerakkan, yang dialunkan menggunakan alat-alat muzik. Dia ada alunan. Tu kena define juga tu. Sebab ada orang tak faham, dia ingat ni pun muzik ustaz. Ketuk-ketuk pun muzik. Tak. Ketuk tu bukan muzik kan. Tukar ringtone ke muzik. Boleh ringtone kasut tu. Dia bukan itu yang sebaiknya lah. Kita buat mana yang kita mampu lah kan. Mana yang kita mampu. Paling penting jangan kita ganggu orang. Jangan kita ganggu orang. Dalam masjid lah, lebih-lebih lagi tak solat dan sebagainya, pergi rumah Allah kita ganggu orang dengan bunyi ringtone kita tu yang pelik-pelik kan. Allahul musta'an. Baik, jadi rasa cukup setakat itu. Jadi kita berhenti kat sinilah. Maknanya Nabi SAW menyahut undangan, dan Nabi pernah dijamu oleh orang Yahudi dengan roti buat daripada gandum, syair kan, bi khubzin syair, dan juga dengan lauk pauk. Maknanya benda tu harus. Benda tu harus. Kalau kita kata kita ada kawan kita bukan Islam, so dia jemput kita pergi rumah dia, harus tak? Harus. Hatta Yahudi sekalipun. Hatta dia Yahudi sekalipun. Kalau orang Buddha, Cina ataupun Confucius ke apa benda ke, dia jemput kita pergi. Tapi janganlah makan benda haram atau minum arak, duduk dekat majlis yang ada arak tu. Maksud kita kena inilah kan. Maksud macam Nabi buatlah. Tapi orang Yahudi dia jamu roti, dia jamu lauk, so Nabi makan. So kat sini apa wajah kat sini Imam Ibn Qayyim nak bantah orang yang was-was? Maknanya inilah orang yang was-was sekarang ni, dia sampai tahap bukan was-was. Dia bukan takat was-was dah sekarang ni, sampai tahap dia mengharamkan benda yang harus. Ini ghulu. Mengharamkan benda yang harus, tengok kan. Cepat je. Nampak ada orang ambil gambar dengan orang Yahudi, terus dia cop, inilah apa, sahabat Yahudi, inilah apa, penyokong Zionis. Tak boleh lah. Kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairah. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas akan datang pada perkataan Imam Ibn Qayyim, wa syarata Umar alaihim diyafah man yamurru bihi minal muslimin. Ini kita akan bincangkan nanti penjelasan daripada Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan isu maknanya kita kata apa, untuk membantah golongan was-was. Baik. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang kita sampaikan, menjadikan kita sentiasa berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dengan semampu kita, dan menjadikan ilmu ini sebagai hujah yang akan membela kita, bukan hujah yang akan mendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.